Oke, contoh. Oke, pemutakan setiap yang berikut. Oke, yang ke-E. Oke, ini sudah tulis. Nah, ini melimpahkan banyak sebutan algebra di situ. Ada SY, ada PQ, belakang lagi. Jangan lupa sini ada tolak. Oke, sudah tulis. Oke, so yang di situ apa yang kamu perlu buat? Oke, tengok. Depan ada kurungan, belakang ada kurungan. Jadi depan kurungan itu tidak apa-apa, kita kasih buka saja sebab di sini positif 3SY kan? Jadi 3SY tolak 5PQ. Oke, yang di belakang itu kena berhati-hatilah. Oke, kita mesti buka kurungan di belakang, di mana ini negatif positif, sudah jadi negatif 3PQ. Oke, kita buka kurungan setiap satu persatu. Negatif, negatif, positif 3SY. Oke, lepas itu sini punya negatif, positif, sudah jadi negatif 3. Begitu, buka kurungannya. Oke, selepas itu kita kasih kumpulkan untuk sebutan yang sama. Sebutan yang sama maksudnya pemboleh ubah yang sama. Contoh, 3SY kita boleh kasih kumpulkan dengan tambah 3SY di belakang. Jadi kita tulis. Oke, lepas itu ini punya tolak PQ dengan tolak 3PQ kita tulis. Oke, lepas itu yang belakang punya negatif 3 dia sendiri kan? Ini. Kita ikut tulis. Oke, jadi kita guna kalkulator lah. Kita tengok nombor 3 tambah 3, 6. Kalau 3SY tambah 3SY, 6SY. Oke, seterusnya. Negatif 5PQ tolak 3PQ. Kita tengok nombor. Negatif 5 tolak 3. Tekan kalkulator. Negatif 5 tolak 3 akan jadi negatif 8 kan? Kalau negatif 5PQ tolak 3PQ akan jadi tolak 8PQ. Oke, seterusnya belakang itu ada tolak 3 kan, negatif 3 kan, tak ada apa-apa mau tolak dengan dia kan. Jadi negatif 3 dia sendiri. Oke, so untuk soalan yang melibatkan banyak seputar algebra itu kita kena buat satu persatu. Oke ya, ini E ya. Oke, kita tengok untuk yang ke B. Tulis. Oke, kalau begini sama juga kan? Kita buka kurungan setiap satu persatu. Oke, PQ tambah 3QA tolak 1. Belakang itu kena hati-hatilah. Negatif, positif, negatif 4QA. Negatif, negatif akan jadi positif 2PQ. Oke, seterusnya kita kasih kumpulkan sebutan yang sama. Oke, kita kasih kumpulkan PQ. Kita lihat kepada ada PQ kah? Ada di situ. Jadi PQ tambah 2PQ. Oke, seterusnya ada lagi PQ, tak ada sudah kan? Kita tengok kepada QR.
Ini positif 3 QR dengan tolak 4 QR. Jadi tambah 3 QR, tolak 4 QR. Okey, ini negatif 1 dia sendiri kan, jadi tolak 1. Okey, so sekarang kita selesaikan PQ tambah 2 PQ. Ini PQ masuknya 1 PQ ya. Biasanya 1 dia tidak ada tulis, jadi kamu kena tahulah. Okey, itu adalah 1 PQ tambah dengan 2 PQ. 1 tambah 2 akan jadi 3. Kalau 1 PQ tambah 2 PQ, 3 PQ. Oke, seterusnya yang di belakang sini, tambah 3 QR tolak 4 QR. Oke, kita tengok nomornya. Tambah 3 tolak 4, tekan kalkulator. Oke, tambah 3 tolak 4, tekan kalkulator ialah negatif 1 kan. Oke, kalau tambah 3 QR, tolak dengan 4 QR akan jadi tolak 1 QR. Sebab belakang itu ada pemboleh ubah kan, jangan kamu tertinggalnya. Lepas itu negatif 1 dia sendiri, tulis negatif 1. Oke, jadi adalah 3 PQ tolak QR tolak 1. Biasanya 1 ini tak payah tulis, tapi kita kena tahu. Oke ya, boleh faham? Boleh. Boleh ya. Oke, seterusnya. Oke. Oke, soalan C itu coba kamu buat dulu. Teacher bagi 2 minit untuk buat soalan C. Oke, so kita lihat sih ya. Oke. So, seperti mana yang kita buat, kita buka kurungan. Oke, depan 1/3 kita tulis. Belakang ini kurungan kita kasih buka. Tolak 2U. Oke, ini negatif, positif, negatif UV. Kita hanya buka untuk kurungan yang ada kurungan sahaja. Oke, yang di belakang itu tolak V, tak ada kurungan kan? Biarlah dia tolak V. Nah. Oke, jadi apabila kita sudah buka kurungan, kita tengoklah, kita cari sebutan sebutan yang serupa. UV dengan UV, U dengan U, V dengan V. Oke, jadi kita tengok di situ apakah yang serupa, sebutan yang serupa. 1/2 UV dengan tolak UV kan? Oke, jadi kita tulis. Oke, lepas itu ada yang sama
Dah ada kan? Jadi ini pula negatif 2U dia sendiri. Lepas itu negatif V dia sendiri. Okey. Jadi yang 1/3 UV tolak dengan UV. Ini maksudnya 1 ya. Jadi kita tengok nombor. 1/3 tolak 1. 1/3 tolak 1. Cuba kamu tekan kalkulator. 1/3 tolak 1 akan dapat negatif 2/3 kan? Okey, jadi kalau 1/3 UV tolak dengan UV, so adalah negatif 2/3 UV. Bolehkah ini? Aisyah, no Aisyah, bolehkah? Kena semua. No Aisyah, boleh? So kita tengok nombor ya. Kita tengok nombor 1/3 tolak 1. Okey, lepas itu adalah negatif 2/3 kan? Okey, jika 1/3 UV tolak dengan 1 UV, so adalah negatif 2/3 UV. Boleh Sean? Boleh bagi respon nggak? Apa sih itu? Apa? No Aisyah? No Aisyah? Ya. Apa yang teacher cakap tadi? Macam mana boleh dapat negatif 2/3? Siapa boleh Cepat kalau kasih? teacher. Ya, apa? Siapa boleh kasih tahu bagaimana mendapat negatif 2/3? Syara? 1/1. Ya, Sean? Kadang cikgu. Okey, negatif 2/3 adalah dari sini. 1/3 tolak dengan 1. Kita ambil nombor kasih tolak. Okey? Lepas itu, kalau 1/3 tolak 1, tekan kalkulator ialah negatif 2/3. Okey, jika adalah 1/3 UV tolak dengan UV, so adalah negatif 2/3 UV. Kita tambah UV saja. Okey, lepas itu, ini negatif 2U, tak ada kan? Dia sendiri sahaja kan? Jadi tulis negatif 2U. Okey, negatif V pun sama juga dia sendiri kan? Tak ada tolak apa-apa kan? Jadi negatif V. Okey ya ini algebra ini sangat penting ya. Sampailah kamu tingkatan 2 hingga 5. Jelas ini? Jelas. Ayo, tahu tak? Ayo. Okey ya. So, teacher harap kamu jangan lupa. Okey, so kita lihat kepada pendarapan berulang. Ini okey ya. Okey, kita tengok yang pendarapan berulang. Macam mana ni? Okey, pendarapan berulang. Apa maksudnya? Okey, contoh. Okey, contoh. Kalau A kuasa 3. Apa maksudnya ini? Kalau A kuasa 3. A kuasa 3 maksudnya A darab A darab A. Jelas ya? Maksudnya A darab 3 kali. Okay, A kuasa 3 tidak sama dengan 3A ya. Kita bagi contoh ini. Ini macam mana?
Kalau 3A. Siapa boleh kasih tahu 3A macam mana hasilnya, bentuknya? Bagaimana bentuk 3A? Ha? Bagaimana bentuk 3A? 3A. Ha? Macam mana bentuk 3A? A tambah A tambah A. Tambah. Sebab 3A. Kalau A kuasa 3, darab. Ingat tu. Okey, jangan kamu confuse ya. Ha. 等一下，等一下，ya. Itu adalah pendarapan berulang. Maksudnya hasil darab berapa kali. Okey, 2. Okey, kalau saya ada P tambah Q kuasa 4. Ini macam mana? Jangan kamu tulis begini ya. Salah nih. Tengok ini. P tambah Q kurungan kuasa 4. Maksudnya P tambah Q darab P tambah Q darab P tambah Q darab P tambah Q. 4 kali darab. Okey ya. Okey, yang ketiga. Okey, jika saya ada H tolak K kuasa 4. Sama jugalah kan? Jadi H tolak K darab H tolak K darab H tolak K darab H tolak K. 4 kali darab. Jelas ya? Macam mana kalau saya terbalik? Terbalik maksudnya begini. Q darab Q darab Q darab Q darab Q. Berapa nih? Siapa boleh kasih tahu yang keempat? Q darab Q darab Q darab Q darab Q. Apa jawabannya? Q kuasa 5. Okay, Q kuasa 5. Maksudnya Q ini dia darab 5 kali. Darab 5 kali. Okey, jika saya ada RS tambah ST, ini. Ini maksudnya RS darab, tambah ST 2 kali. Kuasa 2. Sebab di sini ada 2 kali kena darab. Boleh ya ini? Ini adalah pendarapan berulang. Okey ya? So, kita tengok yang pemutakan. Untuk hasil darab bahagi dengan gabungan. Ada 3 bentuknya. Okey, pemutakan setiap berikut. 大家好了没有？好的。Okey, so lihat yang A. Okey. 3AB kuasa 2 darab dengan 2A kuasa 2 dengan B. Okey, so untuk ini kita darab. Okey, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Jadi nombor yang kita nampak ialah 3 dengan 2 kan? Jangan lupa darab. Jadi 3 darab 2. Okey, darab. Okey, sekarang kita nampak di situ ada 2 huruf kan? A dengan B. Jadi A ini darab dengan A kuasa 2. A kuasa 2 maksudnya 2 kali A darab. Jadi tulis A darab A. Okey ya? Okey, sekarang kita tengok yang B. B sini B kuasa 2. Ini maksudnya 2 kali darab B kan? Jadi B darab B. Jangan lupa ini pun ada B. Okey, jadi kita kasih darab. 3 darab 2, 6. And then A. Kamu tengok A, ada berapa kali? Ada 3 kali, jadi tulis kuasa 3. Lepas itu kita tengok B. Ada berapa kali?
Ada 3 kali, jadi kita tulis kuasa 3. Bolehkah ini? Nah, ini senang nih. Oke, lihat kepada B. Oke, 6A darab dengan 3AB. Oke, 6A darab dengan 3AB. Jadi seperti mana yang kita belajar tadi, nombor dengan nombor kita darab dulu. 6 darab 3. Oke, lepas itu kita tengok A ini. A 1 kali kan? Ini pun A. Oke, nah, lepas itu kita tengok B. Nah, ini saja B. Oke, so kita darab 6 darab 3, 18. A sini ada berapa kali? Ada 2 kali. Lepas itu barulah B. Boleh ya? Nah, itu adalah darab. Sekarang kita tengok yang bahagi. Oke, begini. Teacher. Ya, kenapa, Som? Nurasya cakap dinyalain lambat. Apa? Nurasya cakap nyalain. Oke. Oke ya, tengok kepada C. Nah, ini adalah bahagia. Kalau untuk bahagi, kita boleh tukar ke dalam bentuk pecahan. Oke, contoh 40R kuasa 3T. Oke, kita tulis dalam bentuk pendarapan berulang. 40 darab R kuasa 3, maksudnya R itu darab 3 kali. Lepas itu baru darab dengan T. Oke, nah, lepas itu bahagi per 10R T kuasa 2. 10 darab A darab T darab T. Oke ya? Oke, lepas itu kita boleh potong ya. Atas dengan bawah potong 1 kali. Atas ada R, bawah ada R, kita boleh potong. Oke, lepas itu ada R lagi. Tengok, R atas ada, R bawah tidak ada kan? Jadi tak boleh potong. Mesti ada atas ada R, bawah ada R, baru boleh potong. Oke, lepas itu T pula. T atas ada, T bawah pun ada, jadi kita boleh potong. Oke, tengok lagi apa yang boleh kita potong ini. Kosong dengan kosong. Kan? Oke, so kita kira apa yang tinggal. Apa yang tinggal ialah 4. A dengan A. Jadi 4 darab A darab A. Bawah pula apa yang tinggal? Tinggal T kan? Oke, per T. Oke, kita kasih darab 4 darab A darab R, maksudnya 4R kuasa 2 per T. Inilah jawapannya. Oke, untuk bahagi kita kena tukar ke pentarapan berulang. Barulah kita boleh potong. Oke, lihat kepada D. Oke, 3MA kuasa 2 bahagi 9M kuasa 2 kuasa 3 N kuasa 3. Ini. Oke, jadi apa yang kita perlu buat? Kita tukar ke pentarapan berulang dulu. 3 darab M darab N darab N. N kuasa 2 maksudnya N darab N. Bahagi. Tukar pecahan. Ini 9M kuasa 3, N kuasa 3 itu tulis di bawah.
9 darab M kuasa 3, M darab M darab M. Oke, N kuasa 3 pun sama juga, darab 3 kali. Oke, lepas itu kita tengok apa yang kita boleh potong atas dengan bawah serentak. M dengan M. Oke, ada M kah? Ada monkey di atas kah? Tak ada monkey kan? Jadi M habis sudahlah, tak boleh potong sudah. Jadi kita potong N, nanas. Atas N, bawah N, potong serentak. Atas N, bawah N, kita potong serentak. Oke, mulai ya? Oke, selepas itu kita tengok nombor 3/9. Nah, ini kita boleh kasih kecilkan. 3, 1. Maksudnya 3 bahagi 3 tapak 1. 3 bahagi 3 tapak 1. Kalau atas bahagi 3, bawah pun bahagi 3, jadi di sini tinggal 9. Kan? 9 bahagi 3, 3. Jadi apa nombor yang tinggal? Atas. Oke, kamu tengok nombor di atas. Apa yang tinggal? Oke, yaitu 1. Oke, 1 sahaja. Semua ini sudah potong. 3 darab dengan M dengan M. Itu saja yang tinggal. Jadi 3 darab M darab M darab N. Itu saja yang tinggal di bawah. Oke, kita kasih tukar ke pendarapan berulang. M darab M, M kuasa 2 dengan N. Oke, inilah jawaban. Ya, ini adalah bahagi. Oke, ada soalan setakat ini, Pak Haji? Tiada. Tiada ya? Yang lain? No, Fatihah, Mustafa, Azril. Iya, Cikgu. Ya. Siapa yang gunakan Google Meet Supiati ya? Apa nama penuh pelajar? Mustafa Kamal. Supiati. Nama pelajar siapa? Oke, so kita tengok contoh gabungan operasi. Ada darab, ada bahagi serentak. Oke, dari D kan? Oke, kita tengok kepada I. Oke, I. Ini dia. Oke, siapa guna GN Supiati? Siapa nama penuh pelajar itu? Mustafa kah? Atau si Najib? Siapa yang tahu nih? Oke, so lihat kepada soalan I. Oke, untuk ini ada darab, ada bahagi. Ini adalah gabungan.
Jadi apa yang perlu buat? Kita pun kasih buatkan dia pendarapan berulang lah. Kalau darab, kalau bahagi. So untuk yang I, ini 6PQ kuasa 2. Maksudnya 6 darab P darab Q darab Q. Kita tukar dulu. Oke. Yang di sini pula darab 4 darab Q. Oke. Yang bahagi kita tukar ke pecahan. Oke. Lepas itu 12 P kuasa 2 Q kuasa 2 kita tukar ke pendarapan berulang. Iaitu 12 darab P darab P darab Q darab Q darab Q. Q kuasa 3 maksudnya Q darab 3 kali. Oke. Lepas itu kita boleh potong sudah. Atas bawah potong serentak. Ini P potong. Oke. Ada lagi P? Tak ada P boleh potongkan. Atas mesti ada P, potong dengan bawah punya P. Oke. Lepas itu tak ada P boleh potong, jadi kita potong Q. Q dengan Q potong. Q dengan Q potong. Oke, ada lagi Q. Yaitu ini Q dengan Q potong. Oke ya. Jadi kamu lihat apa yang tinggal? 6 dengan 4 kan? Oke, jadi kita tulis 6 darab 4 per bawah ini apa yang tinggal? 12 dengan P. 12 darab P. Oke, jadi nombor yang di atas kita boleh darab 24 per 12 P. Ini kita pun boleh kasih kecilkan. Oke, 24 kita bahagi dengan 12. 24 bahagi 12 jadi sini tinggal 2. Ini tinggal 1. Kan? Setiap satu bahagi dengan 12. 24 bahagi 12, 2. 12 bahagi 12, 1. So, 2 per 1 P. Jadi jawapannya ialah 2 per P. Oke ya. Oke, saling untuk F. Oke, so kita tengok kepada F. Sudah saling untuk F. Oke, so kita tengok F ya. Oke, 18 MN kuasa 2 bahagi 6 M kuasa 2 N kuasa 3 darab dengan 2 M kuasa 2. Jadi kita tukar ke pendarapan berulang. Oke, 18 darab M darab N darab N. Oke. Bahagi pecahan. Oke. 6N kuasa 2, N kuasa 3 di bawah ya. Sebab bahagi 6 ya. Bahagi 6 itu di belakang. Jadi bahagi 6 darab M, darab M, darab N, darab N, darab N. Boleh ya? Oke. Lepas itu yang di belakang pula darab 2M kuasa 2 di atas ya. Jangan kamu tulis ini di bawah. Salah tuh. Dia adalah di atas. Oke.
Oke, lepas itu apabila kita sudah tukar, kita boleh potong sudah. M dengan M kita boleh potong. Oke, apa lagi M yang boleh potong lagi? Ini punya M. Darab dengan potong dengan M yang di bawah. Oke, ada M yang boleh potong sudah kan? Oke, N dengan N. N dengan N. Oke, so di sini kamu lihat apa yang tinggal di situ. Apa yang tinggal? 18, 2 dengan M itu yang di atas. Jadi kita tulis 18 darab 2 darab M. Bawah tuh apa yang tinggal? 6 dengan N kan? Jadi 6 darab dengan N. Oke, jadi di sini kita boleh darab nombor lah. Kalau tidak mau darab nombor, kita boleh kasih kecilkan. 6, 1, ini 3. Maksudnya 18 bahagi 6. 18 bahagi 6 dapat 3. 6 bahagi 6 dapat 1. Oke. Lepas itu 3 darab 2 darab N bahagi dengan N. Jadi kita kasih gabung 6M per N. Oke, boleh untuk ini. Boleh. Boleh. Oke, so ini adalah ungkapan algebra. So jangan lupa ya. Nanti kamu masuk tingkatan 2, kamu akan jumpa ungkapan algebra siri yang kedua. Ini siri yang pertama ya. Tahun depan kamu masuk tingkatan 2, ada ungkapan algebra siri yang kedua. Tahu kan apa itu siri yang kedua kan? Ungkapan algebra 2. Ini fonto nih nanti. Oke, so teacher harap untuk ungkapan algebra yang form 1 ini jangan kamu lupa ya. Sebab ini akan bawa kamu sampai ke tingkatan 2. Oke, ada soalan? Dadah. Oke, ada ya. Oke. So, sebelum teacher mengakhiri kelas, pertama, kemarin punya latihan 1 ungkapan algebra. Oke, sila buat ya. Yang kemarin punya nih, ini yang 28. Nanti teacher akan bagi latihan 2 ungkapan algebra. Oke, ini yang hari ini punya. Oke, ini buat. Oke, siapa yang ada printer, kamu boleh cetak. Kalau yang tidak ada printer, kamu salin. Oke, yang tak ada printer. Oke, yang ada printer cetak, and then letak di dalam buku latihan. Sila buat langkah kerja. Oke, dalam ruangan-ruangan yang kamu cetak itu kecil ya. Coba kamu buat ke dalam buku latihan. Oke, kalau ruangan kecil. Oke, ini yang pertama. Oke, yang ketiga, mini notes. Sudah mula buatkah? Bab 2 dan bab 8. Mini notes. Oke, ini hantar 5 November. Jumaat depan kan ini? Oke, ini 2 latihan ini, latihan 1 dengan latihan 2. Oke, ini hantar pada 8 November. Isnin punya tepan. Isnin tepan-tepan. Tahu lah kan Isnin tepan-tepan. Oke, Isnin tepan punya tepan. Minggu depan 1 November. 1 minggu lagi. Oke, 8 November. Oke, jadi kamu tahu kan 3 sampai 7
adalah cuti Deepavali. Oke, so masa itu tidak ada PTPR lah. Oke, tidak ada PTPR. So, ingat mini notes hantar pada 5 November. Dua latihan ini hantar 8 November. Bolehkah tidak satu connection? Yang sudah hantar, yang sudah, ya ini Azril. Kamu tahu lah kan KPN ada bagi cuti beristiwa? 4 Deepavali, jadi cuti beristiwanya 3 November lah. Tahu kan apa itu cuti beristiwa? Cuti awal maksudnya. Oke, yalah memang 4 November itu adalah cuti Deepavali. Kementerian bagi 1 hari, dia bagi free 1 hari awal 1 hari daripada Deepavali. Maksudnya 3 sampai 7 cuti untuk Deepavali. Kamu tahu lah kan, Malaysia ada 3 kaum utama. Cina, Melayu, India. Oke, pastilah akan bagi cuti untuk Deepavali. Oke ya. So, sila alert dengan latihan dengan hari yang dihantar. Fahamkah tidak? Fahamkah tidak? Faham. So, mini notes itu ada soalan pelajar sudah hantar ya. Jadi daripada 39. Maksudnya ada 38 lagi belum hantar. So, sila buat ya. Oke. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh PN teacher tanya. Oke ya. So, sila buat latihan 1 connection. Jangan malas-malas. Sudah tingkatan 1, sudah malas-malas ya. Pengetua pun ada ajar tingkatan 1. Dia pun mengkomplain di sana. Oke. Kamu pelajar tingkatan 1 batch yang pertama adalah malas. Oke. So, jangan begitulah. Oke. Kalau ada kelas PTPR masuk. Jangan masuk, kamu baring di atas katil. Tak payahlah kamu masuk kalau begitu. Oke, so teacher harap kamu pelajar 1 connection, janganlah sikap malas-malas di situ. Oke, tahun depan Januari sampai Mac kamu masih lagi tingkatan 1 ya. Belum lagi tingkatan 2, masih lagi tingkatan 1. Oke, so itu saja. Sekian, terima kasih.